لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Firuz Dalili bin Hashim akan membentangkan tugasan 2 batch 9 bertajuk Tawaf. Tawaf merupakan salah satu rukun dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Ia disepakati oleh para ulama. Tawaf yang dilakukan melibatkan beberapa komponen dalam diri manusia, iaitu fizikal, hati, akal dan emosi. Berpandukan kepada Surah Al-Hajj ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yatawafu bil baitil atiq." Hendaklah mengerjakan tawaf itu di Baitil Atiq, dalam arti kata di Kaabah. Ada satu hadis Nabi SAW yang bermaksud dari Ibnu Umar bahawasanya apabila Nabi SAW tawaf di Kaabah, baginda berlari-lari anak sebanyak 3 pusingan pertama dan berjalan 4 pusingan lainnya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam biasa berlari-lari anak di tempat aliran air apabila melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada satu hadis lagi yang bermaksud ketika sampai di Makkah, baginda melakukan tawaf qudum. Baginda menyentuh sudut Hajarul Aswad terlebih dahulu, kemudian berlari-lari anak sebanyak 3 pusingan dan berjalan sebanyak 4 pusingan. Setelah selesai tawaf mengelilingi Kaabah, baginda menunaikan solat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Hadis riwayat oleh Bukhari dan Muslim. Pengertian tawaf. Tawaf ialah kita mengelilingi Kaabah dengan syarat-syaratnya. Seterusnya kita akan bicarakan tentang tawaf, pengertian tawaf, syarat-syarat sah tawaf, sunat-sunat tawaf, kesalahan ketika tawaf, makruhnya tawaf dan jenis-jenis tawaf. Syarat-syarat sah tawaf. Pertama, suci dari 2 hadas, hadas kecil dan hadas besar. Kedua, suci dari najis di badan, pakaian, tempat tawaf, dan yang satu lagi tidak menanggung najis. Ketiga, menutup aurat. Kalau terbuka disebabkan angin, dimaafkan. Keempat, bermula daripada sudut Hajarul Aswad dan berniat tawaf jika tawaf itu tawaf wada', sunat dan nazar. Tawaf bagi haji dan umrah sudah bermula pada niat memulakan ihram. Syarat sah tawaf yang kelima ialah menjadikan Baitullah di sebelah kiri dan berjalan ke hadapan. Keenam, mengelilingi Kaabah 7 kali dengan yakin bilangan dan ganjilnya. Yang ketujuh, berjalan bertujuan tawaf. Yang ke-8, tawaf dalam Masjidil Haram dan di luar bangunan Kaabah, Hijr Ismail dan Syazarwan. Seterusnya kita akan bicarakan sunat-sunat tawaf. Pertama, berjalan kaki. Berintibak bagi tawaf yang diiringi dengan sa'i lelaki sahaja. Ketiga, melakukan ramal bagi tawaf yang diiringi sa'i pada 3 pusingan awal lelaki sahaja. Istilam Hajarul Aswad dan mengucupnya. Istilam Rukun Yamani dan tidak mengucupnya. Kelima, membaca zikir dan doa berturut-turut 7 pusingan. Yang ketujuh, khusyuk dan tawadhu'. Ke-8, solat sunat tawaf di belakang makam Ibrahim. Dan seterusnya,
minum air Zam-Zam. Seterusnya saya akan bicarakan tentang kesalahan tawaf, dalam arti kata kesalahan yang membawa kepada batalnya tawaf. Pertama, terbuka aurat ketika tawaf. Kedua, menyentuh Kaabah, kelambu Kaabah dan syazarwan. Ketiga, terpesong niat seperti mencari kawan, suami atau isteri. Keempat, menyentuh atau memasuki Hijr Ismail. Tidak cukup 7 pusingan tanpa menambahkan 1 pusingan untuk meyakinkan. Yang keenam, tidak cukup 7 pusingan, kemudian terus bersa'i dan bercukur kerana dibimbangi, ditinggal kawan, suami ataupun isteri. Seterusnya, perkara-perkara yang makruh ketika tawaf. Pertama, makan dan minum ketika tawaf. Bercakap-cakap ketika tawaf, dalam arti kata percakapan yang tidak menyentuh mengenai ibadah dan perkara yang tidak sopan. Ketiga, baca doa dengan nyaring. Keempat, bercakap menggunakan telefon bimbit. Kelima, melakukan ramal dalam setiap pusingan. Keenam, menahan kentut, buang air kecil dan besar. Bilakah tawaf rukun haji dan umrah? Tawaf rukun haji hendaklah dilaksanakan selepas wukuf atau melontar. Manakala tawaf umrah hendaklah dilakukan selepas niat. Tawaf wada'. Sebab dilakukan tawaf wada' kerana hendak meninggalkan Mekah lebih daripada 2 marhalah, walaupun sekejap, kecuali nature kerja. Kedua, kembali ke mukim walaupun kurang daripada 2 marhalah. Ketiga, keluar dan bermalam lebih daripada 4 malam. Hukum tawaf wada' bagi mazhab Syafi'i adalah wajib. Sekiranya ditinggalkan, dikenakan dam seekor kambing. Itulah perbicaraan saya mengenai tawaf. Seandainya terdapat ada kekurangan dan kesalahan, harap boleh diperbetulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك